Bismillah, episod Borak-Borak Quran kita kali ini kita nak bawakan khusus khas ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Yahudi maupun Bani Israel, dengan harapan kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil pedoman. Moga-moga dengan harapannya menjadi asbab kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempercepatkan lagi kemenangan di bumi Al-Aqsa. Untuk episod kali ini saya nak bawa kita sama-sama melihat ayat daripada surah Al-Hashr ayat yang kedua. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maksudnya, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka ini akan dapat mempertahankan mereka daripada Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Background kepada surah ini ataupun ayat yang kita bacakan ini adalah kisah mengenai Bani Nadir, salah satu daripada 3 kelompok Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW di Madinah. Nak dijadikan cerita, mereka ada janji kepada Nabi dan para sahabat untuk bantu membayar diat, yakni ganti rugi akibat berlakunya pembunuhan di dalam Madinah ketika itu. Maka mereka menjemput Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk datang ke tempat mereka dan melakukan perbincangan berkenaan dengan bayaran diat tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi mengatakan bahawa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa, tetapi ada perancangan untuk membunuh Nabi SAW dengan mencampakkan batu yang besar di atas ruang duduk Nabi SAW. Maka baginda terus keluar daripada Bani Nadir dan berkumpul kembali di Madinah dan telah merancang dan menghantar surat kepada Bani Nadir supaya mereka ini keluar daripada Madinah dalam tempoh 10 hari. Antara yang disebut dalam surat tersebut adalah sesiapa di antara kamu yang masih ternampak lagi selepas 10 hari di Madinah, kamu akan dipenggal lehernya. Tetapi Bani Nadir tidak mahu keluar. Disebabkan apa? Mereka yakin dengan pertahanan yang mereka ada, dan mereka juga yakin bahawa geng-geng munafik Abdullah ibn Ubay akan membantu mereka, dan mereka juga yakin dengan bekalan-bekalan yang ada di dalam tempat mereka. So, dalam tempoh 10 hari itu mungkin orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW akan gagal dalam mengepung mereka. Tetapi apa yang berlaku? Sebelum 10 hari, dalam tempoh 6 hari sahaja, tanpa berlaku apa-apa pertemuan yang dahsyat sekalipun, mereka sendiri yang menyerah diri dan membiarkan Nabi SAW masuk, dan mereka keluar daripada kota mereka dan terus keluar daripada Madinah. Antara faktor kekalahan tersebut disebutkan bahawa mereka ini telah ditipu oleh munafik, yakni munafik yang janji nak bantu mereka tidak datang-datang untuk membantu mereka. Begitu juga Yahudi yang berada di tempat lain juga tidak membantu mereka. Yang kedua, kebun-kebun kurma mereka telah pun dimusnahkan oleh Nabi dan para sahabat yang lain atas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka cuak, sumber ekonomi mereka dimusnahkan. Dan yang ketiga, pastilah perasaan takut yang mendalam ditiup di dalam hati-hati mereka. Yang paling kelakar sekali,
Tak sempat para sahabat nak memusnahkan rumah mereka. Mereka sendiri dah memusnahkan rumah mereka sendiri. Atas sebabnya adalah mereka ni nak, kalau boleh nak bawa semua yang ada dalam rumah mereka ni, nak letak atas unta mereka, nak bawa sekali pergi keluar daripada Madinah. Sebab itulah berlakunya mereka cabut pintu, mereka buang tingkap, mereka buang kelengkapan-kelengkapan yang lain. Akhirnya rumah itu dimusnahkan oleh tangan mereka sendiri sebelum dimusnahkan oleh tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tadabbur dan pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ini. Yang pertama, Allah adalah solusi bagi setiap konflik yang berlaku. Allah Ta'ala bersebut dalam ayat tadi, wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Walaupun kita lihat para sahabat mengepung, para sahabat membakar kebun-kebun kurma mereka, tetapi yang menjadi kekuasaan utama yang menyebabkan Bani Nadir itu keluar sendiri daripada kota mereka dan menyerah diri adalah disebabkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini kita melihat konklusi kepada ataupun solusi kepada pertemuan Israel dan juga umat Islam terletak kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam ini kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harapan kita kembali kepada Allah, maka kekuasaan Allah akan memihak kepada kita, insya-Allah. Tadabbur dan pengajaran yang kedua, sifat Yahudi ni, masya-Allah, daripada dulu sampai sekarang mereka mempunyai sifat yang sama, iaitu mereka begitu yakin dengan kelengkapan yang mereka ada. Allah Ta'ala sebut ayat tadi, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka menyangka bahawa benteng-benteng itulah yang akan menghalang mereka daripada para sahabat Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala menyerang mereka daripada arah lain, menyerang hati mereka, menyerang jiwa mereka dengan perasaan takut, hingga kan apa yang berlaku, mereka sendiri yang menyerah diri. Samalah pada hari ini pun, mereka begitu yakin dengan sistem Iron Dome mereka, sampai kan ada di kalangan umat Islam sendiri rasa useless. Apa yang pejuang Palestin buat pada hari ini adalah salah satu misi bunuh diri. Mana boleh lawan kelengkapan Israel? Kita apa sangat nak lawan Israel? Ya Allah. Sedangkan beza perjuangan umat Islam dengan selain daripada umat Islam bukan sekadar berasaskan kelengkapan semata-mata, tetapi kita ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar daripada kelengkapan yang ada yang lain, insya-Allah. Ini pun dah start dah ni. Yang terakhir, kekuatan yang utama adalah kekuatan yang datang daripada dalaman. Allah Ta'ala sebut daripada ayat tadi, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Mereka yang Allah Ta'ala kata apa, dikalahkan sebab apa? Oleh perasaan takut yang mendalam di dalam hati mereka. Namun pada hari kita lihat, perasaan takut itu berada pada siapa? Jiwa umat-umat Islam. Umat Islam pada hari ini mempunyai jiwa yang hati yang sangat lemah, mempunyai jiwa dan perasaan yang sangat lemah, hingga kan kita mudah dikalahkan. Tanpa kita buat apa-apa, kita dikalahkan disebabkan oleh perasaan takut kepada mati dan cintakan dunia.